Sejarah Tingkatan 5 KSSM Bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Intipati pembelajaran 1. Latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Kedua, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. 3. Ciri utama perlembagaan persekutuan. Dan yang keempat, pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. 2.1 Latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Apabila merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Asas pembentukan perlembagaan. Perlembagaan persekutuan berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggris disesuaikan dengan nilai tempatan. Undang-undang Negeri Melayu, raja sebagai pemerintah, rakyat memberikan ketaat-setiaan, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja, undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Antara undang-undang bertulis di negeri Melayu termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, dan Undang-Undang 99 Perak. Sebelum kedatangan kuasa barat, negara kita sudah mempunyai undang-undang dan adat Melayu yang digunakan sebagai asas perlembagaan. Undang-undang ini menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Undang-undang di negeri Melayu mengalami perubahan demi perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga kemunculan dan pengenalan undang-undang dari barat sekitar awal abad ke-19. Undang-undang Inggris, British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat yang dikenali sebagai Charter of Justice. Diambil daripada undang-undang yang digubal di England, piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS sahaja digunapakai. Di Sarawak pula, terdapat The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England. Di Sabah, terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Charter of Justice di negeri-negeri selat. Charter of Justice 1 pada tahun 1807 mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Charter of Justice 2 pada tahun 1826 menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka, dan Pulau Pinang. Charter of Justice 3 pada tahun 1855 mewujudkan mahkamah di Singapura dan Melaka dan kemudiannya di Pulau Pinang. 2.2 Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957. Pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Sejak negara mencapai kemerdekaan, ahli parlimen memainkan peranan meminda perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan negara. Di negeri-negeri selat, terdapat Charter of Justice untuk melindungi penduduk. Sementara itu, pembentukan undang-undang di negeri Melayu pula dimulai oleh Majlis Negeri Perak. Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya,
Peranan yang sama ini dimainkan oleh semua majelis negeri di negeri Melayu yang lain. Seterusnya, pada tahun 1946, undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majelis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majelis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu pula digubal oleh Majelis Negeri. Pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka, dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan, dan kewarganegaraan. Seterusnya, pada tahun 1957, Suruhanjaya Perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RIT. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara pada hari ini. 2.3 Ciri utama perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Perlembagaan mempunyai dua ciri utama, yaitu ciri tradisional dan ciri moden yang diperlukan bagi kestabilan serta kemajuan negara. Ciri tradisional terbahagi kepada 4, yaitu kesultanan atau pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu, dan kedudukan orang Melayu dan bumi putra. Kesultanan atau pemerintahan beraja. Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Konsep demokrasi berparlimen yang di Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintah sebagai pemerintah tertinggi negara. Di peringkat negeri, Raja merupakan ketua negeri. Pada baginda, terletak kuasa eksekutif yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Raja mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Raja dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah, penghormatan, dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Agama Islam. Pada zaman British, Raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British dengan hak dan kedaulatan Raja, adat istiadat orang Melayu, dan agama Islam. Agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa negeri masing-masing. Bagi wilayah persekutuan dan negeri yang tidak beraja, perkara ini terletak di bawah kuasa yang di Pertuan Agong. Bahasa Melayu. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Bahasa Melayu menjadi lingua franca dan memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Kini, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita. Kedudukan orang Melayu dan bumi putra. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan bumi putra adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila negara kita merdeka, yang di Pertuan Agong diberi tanggung jawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putra Sarawak dan Sabah, serta kepentingan sah kaum lain. Ciri moden pula terbahagi kepada 3, yaitu kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen, dan kewarganegaraan. Kerajaan persekutuan. Antara perkara utama yang disebut dalam perlembagaan persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan.
Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu, tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Tujuan utama pilihan raya adalah untuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin dan menumbuhkan kerajaan. Bagi menentukan pilihan raya dapat dijalankan dengan adil, maka ditubuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Badan ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan pilihan raya. Pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan. Pilihan rakyat negeri pula memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. 2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Hal ini berlaku apabila terjadi penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, dan Singapura. Pindaan perlembagaan yang dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Terdapat beberapa pindaan perlembagaan yang utama dilakukan pada tahun 1963 dan 1965 melibatkan struktur mahkamah atasan dan pemisahan Singapura. Pindaan Perlembagaan 1963. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dipindah selepas pembentukan Malaysia. Pindaan yang dibuat adalah dengan cara memasukkan klausa baharu pada bahagian tertentu bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Terdapat 3 perkara utama yang berlaku dalam pindaan perlembagaan 1963, yaitu struktur mahkamah atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, dan jawatan yang dipertua negeri. Yang pertama, struktur mahkamah atasan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur mahkamah atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang membahagikannya kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Apabila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan, yaitu Mahkamah Persekutuan. 3 buah Mahkamah Atasan diwujudkan, yaitu di Persekutuan Tanah Melayu, di Sarawak dan Sabah, serta di Singapura. Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya dan pada masa yang sama, Mahkamah Tinggi Borneo diwujudkan bagi menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1963, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan di Kuching, Sarawak. Menjelang tahun 1994, nama jawatan diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Ketiga, jawatan yang dipertua negeri. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertuan Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Pindaan Perlembagaan 1965. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri Malaysia yang pertama membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura
di Parlimen pada 7 Ogos 1965. Parlimen meluluskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Oleh itu, semua perkara yang berkaitan dengan Singapura dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia Pindaan 1965. Rumusan: Perlembagaan Persekutuan merupakan dokumen undang-undang bertulis yang menjadi teras pada sistem pemerintahan negara. Perlembagaan digubal berasaskan Undang-Undang Negeri Melayu yang sedia ada dan juga tambahan unsur baharu. Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai ciri tradisional dan moden yang menjadikan perlembagaan di negara kita unik. Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa seiring dengan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.